Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada 3 orang yang berbeza, tapi cerita kali ini bukanlah sepenuhnya seram. Tapi ada lucu-lucunya juga, terutama dengan cerita yang ketiga. Jadi Abang tak nak berlengah-lengah lagi tanpa membuang masa. Sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi bukan cerita pengalaman dia aja, tapi cerita pengalaman dia dengan kawan dia. Abang sebelum ni pernah ceritakan satu cerita bagaimana dia perasaannya bila nak dirasuk, dan dalam cerita yang abang ceritakan dulu juga ada abang kongsikan pengalaman orang bagaimana untuk menghindari dia daripada dirasuk. Cerita untuk kali ini pula memang cerita-cerita tentang kerasukan-kerasukan juga. Disampaikan kepada abang seorang budak perempuan namanya Timah, berlaku dekat Terengganu tahun 2012. Cerita dia macam ni. Timah ada kawan baik namanya Fika. Takut tersilap. Namanya Fika. Jadi Timah dengan Fika ni belajar dekat satu sekolah, lebih tepat lagi belajar dekat satu kelas yang sama. Apa-apa pun diorang buat aktiviti sama-sama, termasuklah pergi tandas, pergi kantin, pergi masuk persatuan-persatuan, semuanya sama-sama. Dengan kata lain, sehidup sematilah mereka berdua dan mereka masih lagi berkawan sampai sekarang. Ceritanya bermula pada satu hari, si Fika, abang tahu, minta maaf salah kalau pukul 2 pagi ni cerita, memang salah lah. Jadi ceritanya adalah bila Fika datang ke sekolah. Pada waktu tu dia datang awal pagi lah. Lebih kurang pukul 7.30 dia dah sampai sekolah. Jadi lebih kurang pukul 7.45 Timah pula sampai dekat sekolah. Jadi diorang ni duduk sebelah-sebelah. Bila Timah yang cerita dekat abang ni, bila Timah dia sampai dekat sekolah tu, dia tengok Fika kawan dia macam pelik-pelik. Dia tanya dengan kawan dia, "Kau kenapa muka kau macam pucat-pucat nak berpeluh-peluh padahal ni pagi?" Fika cakap dia masa datang sekolah tadi, sekolah masih lagi gelap. Walaupun dah pukul 7.30, waktu tu macam nak hujan, dia kata. Jadi dia rasa macam ada yang tak kena dekat sekolah ni. Macam ada orang duduk keliling-keliling dia. Macam ada orang duduk mengintai-ngintai dia. Padahal dekat waktu tu, dekat dalam kelas dia memang tak ada siapa-siapa. Jadi bila dengar cerita daripada Fika macam tu, Timah anggap apa yang Fika fikirkan adalah hanyalah mainan perasaan. Dia kata, "Kau janganlah risau. Benda tu memang selalu terjadi pada orang yang datang awal. Waktu kau datang pula, orang tak ramai. Jadi dengan kata lain, kau mulalah terbayang yang bukan-bukan." Jadi si Fika ni mengira-irakan. "Tak Timah," dia kata, "aku memang betul-betul rasa macam ada orang ikut aku. Nak lagi waktu 7.30 tu, bila aku sampai sekolah, aku nak pergi ke tandas. Memang aku terasa macam ada orang duduk-duduk belakang aku, pegang-pegang aku." Jadi Timah bagi tahu, "Jangan risau. Benda ni akan hilang kejap lagi bila orang dah ramai dalam kelas." Jadi pembelajaran pun berlaku macam biasa. Cikgu masuk, mengajar. Tapi si Timah tengok Fika, keadaan dia tak beransur baik. Dia makin teruk, berpeluh-peluh, macam menahan sesuatu. Jadi si Timah ni tanyalah, "Kau demam ke sekarang ni? Sebab keadaan kau berpeluh-peluh, habis tudung-tudung kau basah," dia kata. Fika cakap, "Aku takut sebab ada orang bisik dekat telinga aku, suruh aku pergi ke tandas." Bila Timah dengar macam tu, dia terfikir, kawan aku ni dah gila ke? Ataupun memang betul kawan aku ni kena rasuk? Tak apalah, dia kata, "Kalau kau nak pergi tandas, aku teman." Tapi bila cakap macam tu, Fika terus kata, "Jangan. Ini bisikan bukan daripada manusia. Ini bisikan daripada sesuatu yang kita tak nampak." Dengar macam tu, Timah terus meremang. Dia tahu yang kawan dia sama ada berhalusinasi ataupun kawan dia terfikir benda yang bukan-bukan, dengar benda-benda daripada bisikan alam sebelah. Jadi dia kata, "Macam ni lah, sekarang ni kita tak boleh nak buat apa-apa. Kau selawat jalan Nabi banyak-banyak, kau berzikirlah. Moga-moga benda yang berbisik-bisik kat telinga kau tu hilang." Fika pun mengangguk lah, tanda setuju. Bila sampai waktu rehat,
Semua orang pergi keluar rehat, termasuk si Timah. Timah ajak Fika pergi rehat sekali. Tapi Fika kata dia tak nak keluar daripada kelas sebab bisikan dalam telinga dia mengatakan kalau dia keluar daripada kelas akan berlaku sesuatu yang tak kena. Bila dengar macam tu, Timah pun tak jadilah nak pergi kelas, nak pergi kantin. Dia duduklah, dia pesan dekat kawan dia suruh beli makanan, hantarkan ke kelas. Jadi dia orang berdua ni duduklah dalam kelas. Sambil-sambil tu Timah bergurau-gurau lah, cuba menenangkan perasaan si Fika. Tapi keadaan Fika makin teruk. Dia makin mandang kiri, mandang kanan, matanya makin liar. Jadi untuk menenangkan kawan dia, si Timah ni peganglah bahu si Fika. Tenangkan, selawat Nabi. Bila Timah pegang je bahu si Fika, Fika terus tombang. Bila Fika tombang, keadaan dia dah kena rasuk. Dia dah mula berguling, dia dah mula menjerit-jerit, menangis-nangis. Padahal pada waktu tu, dekat kelas tak ada orang. Jadi terpaksalah Timah panggil orang-orang lain. Dan budak-budak daripada kelas lain minta tolong. Minta tolong nak handle si Fika ni. Jadi ramai-ramailah datang. Bila ramai-ramai datang tu untuk menenangkan Fika, betul, termasuklah ustaz-ustaz, ustazah-ustazah datang. Memang semua orang tahu Fika sebenarnya waktu tu tengah kena rasuk. Jadi si Timah di dalam keadaan yang serba salah, entah tak tahu macam mana, tiba-tiba dia rasa dunia ni gelap je. Dia dengar ada orang panggil nama dia, Timah, Timah. Dia rasa macam nak buka mata, tapi dia rasa penat sangat, malaslah nak buka mata. Dia rasa macam nak tidur. Rasa sedap je, lena je nak tidur. Dia pun diam je lah. Keadaan jadi betul-betul gelap. Dia tak mimpi, dia tak apa, cuma dia rasa tiba-tiba dia terbuka mata. Waktu dia terbuka mata tu, dia nampak depan dia ada 2-3 budak lelaki macam ni. Waktu tu dia tak faham kenapa budak lelaki dah macam nak berlumbuk dengan dia. Dia kejam mata semula. Jadi bila dia buka mata kali kedua, dia dengar ada orang menangis depan dia pula. Nampak kawan-kawan perempuan dia menangis. Dia tak faham kenapa kawan perempuan dia tengah menangis. Dan dia tutup mata semula. Dan dia rasa macam dia tidur sangat lena. Cuma badan dia rasa sakit-sakit. Tiba-tiba dia buka mata sekali lagi. Depan mata dia adalah mak dia tengah menangis. Waktu tu baru dia rasa dia perlu buka mata. Dia tak boleh tutup mata sebab dia nak tahu apa yang berlaku. Jadi bila dia buka mata, dia tengok mak dia nangis, cikgu-cikgu ada, kawan-kawan ada, dia pun cuba kuatkan diri. Dia tanya soalan yang pertama ialah, mana Fika? Lepas tu bila dia cakap soalan macam tu, semua orang tahulah yang dia ni betul-betul dah sedar. Jadi orang bagi dia air Yasin, minum air Yasin, cuba tenangkan dia. Dan selepas dia betul-betul bertenang, orang pun cerita. Rupanya dia kata, waktu Fika kena rasuk, dia pun kena rasuk juga. Tapi dia punya rasukan lagi teruk daripada Fika. Mengikut ceritanya, kata Timah, Fika waktu kena rasuk dia hanya berguling-guling. Dan benda tu macam satu benda yang normal bila budak perempuan kena rasuk. Tapi dia ni yang kena rasuk, keadaannya lain. Duk ajak bertumbuk. Siapa yang dekat, gitunya. Waktu tu ramai yang mengelak-gelak untuk elak daripada kena tumbuk. Yang menjadi mangsa adalah ustaz. Tang kena. Ustaz sek baik hidungnya tak apa tu patah. Jadi ramailah budak-budak lelaki cubalah nak bertinju dengan dia. Sebab itu waktu dia sedar tu, dia buka mata, ada sekali tu dia nampak kawan-kawan lelaki dia nak bertinju dengan dia. Mula masa tu dia tak faham. Rupanya ada benda lain yang masuk dalam badan dia. Mungkin makhluk yang pakar bertinju kot daripada alam sebelah. Datang masuk dalam badan dia, mengambil alih badan dia dan ajak kawan-kawan lelaki bertinju. Tapi bujurlah dia kata, yang lain-lain tu semua pandai bertinju, termasuk si ustaz. Ustaz sempat bertinju, sempat meruqyah. Sebab itu dia pun tak jadi bertinju dan dia dibawa ke bilik guru dan dia ditendangkan, akhirnya dia sedar. Dan dia menulis email ni bertujuannya adalah untuk dia ceritakan, kongsi cerita bagaimana seorang yang kena rasuk dan dirasuki oleh sesuatu yang pandai bersilat ataupun pandai bertinju. Jadi dia kata benda ni memang susah nak dikawal, di luar kawalan dia. Pada waktu dia tengok Fika kena rasuk, dia tak rasa apa, cuma dia rasa kesian. Mungkin perasaan kesian tu mendorong untuk makhluk lain masuk dalam badan dia, mengambil alih badan, dan benda yang mengambil alih badan tu adalah benda yang bertinju. Itu adalah satu pengalaman yang dia tak nak ulang, tapi dia rasa menarik untuk diceritakan.
Kita beralih pada tahun 2017, diceritakan kepada abang oleh seorang budak lelaki minta namanya ditukar. Dia kata, tukar bang nama dia, nama yang dicadangkan oleh penonton, kita ambil nama Hisham. Jadi kes ni berlaku dekat Perak sebenarnya. Hisham kata dia ni ada seorang makwa dan dia memang sangat setia dengan makwa dia pada 2017 tu. 2000 lain mungkin dia tak apa nak setia. Dia kata waktu tu 2017 dia ada seorang makwa dan dia selalu bawa makwa dia jalan-jalan. Pada waktu tu pula dia dah bekerja dan dia ada kereta sendiri. Jadi dengan kata lain, dia tak mengharapkan duit sesiapa dan dia memang selalu bawa awek dia pergi tengok wayang karaoke. Keluar 8 pagi, 8 malam baru balik. Kadang-kadang pukul 12 baru balik. Biasalah tengok wayang midnight. Jadi dia kata dia punya rutin harian dia tu memang tak ada satu benda yang pelik pun, seronok aja. Hidup sebagai seorang remaja yang ada awek cun. Lepas tu pula selalu keluar ke mana-mana bersama-sama. Cinta hati yang sejati membuatkan dia rasa hidup ni sangat komplit, sangat perfect. Nak jadi cerita, ni bukan maksud ceritanya. Nak jadi cerita, dekat pada tahun tu dekat kampung makwa dia berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa peliknya, iaitu ada orang yang, macam mana nak cerita, ada orang yang mengubati orang lain, orang yang kena rasuk diubati tu, dan dimasukkan makhluk-makhluk yang ditangkap ke dalam botol lalu dihanyutkan ke sungai. Okey, tapi sebelum sempat botol-botol tu dihanyutkan ke sungai jauh, botol-botol tu telah diambil oleh seseorang, iaitu orang kampung makwa dia, dan buka botol tu. Padahal orang yang buka botol tu tak tahu dalam botol tu ada makhluk yang telah dipasung. Dan bila botol tu diambil dikeluarkan, bukan satu botol, ada lebih kurang 20 biji botol. Dan bila semua botol-botol tu dibuka, kampung makwa dia diserang dengan kehadiran makhluk yang tak nampak dek mata tapi meriah. Kalau orang A jumpa jenis B, kalau orang A jumpa jenis yang gitu-gitu, orang B jumpa jenis yang gini-gini pula. Abang tak boleh nak cakap dah pukul 2 pagi. Jadi dia kata kampung makwa dia meriah sangat dengan kehadiran makhluk-makhluk yang tak nampak ni. Tapi itu tak membatalkan niat dia, melunturkan pun tidak, untuk dia bawa makwa dia keluar tengok wayang tiap malam. Maksudnya waktu-waktu cuti lah. Memang tak menjejaskan langsung. Nak keluar bentuk apa, nak keluar jenis apa, itu masalah engkau, dia kata. Aku tetap dengan pendirianku akan menghiburkan makwaku. Dia punya ketulusan hati dia memang tulus-tulus lah kan. Jadi bila dengar macam tu, makwa dia tanya, awak tak takut ke? Kan tiba-tiba awak hantar saya tengah malam, balik ada benda lain yang menumpang. Jadi dia kata, wah ni yang dia silapnya. Dia kata, tak ada masalah pun kalau benda tu datang. Aku grab dia punya leher. Pakai satu tangan je. Waktu tu dia kata, waktu dia cakap macam tu, dia tak terfikirlah yang benda tu akan menguji dia di kemudian hari. Tapi pada waktu tu, demi untuk menunjukkan kesungguhan cintanya kepada makwa, dia sanggup dia sebut sesuatu yang dia sendiri tak pasti. Dia sendiri tak tahu yang benda tu sangat bahaya. Bila dengar apa yang diucapkan, si makwa dia rasa marah lah. Hisham dia kata, awak tak boleh sebut macam ni. Makhluk-makhluk alam sebelah dengar apa yang awak cakap. Tak ada masalah. Dia dengar lagi bagus. Kalau yang datang rambut panjang, ku kerat rambutnya. Kalau yang datang gula akan ku buka bungkusannya. Dia cakap macam tu. Dia kata memang dia tak rasa takut pada waktu tu, sebab waktu dia cakap tu waktu dalam pasaraya siang. Jadi memang beranilah nak cakap kan. Jadi diorang pun teruskanlah aktiviti. Makwa dia kata, lantaklah kalau awak dah berani sangat nak cakap macam tu, cakaplah. Tapi kalau dah terkena, jangan menyesal. Jadi diorang pun pergilah tengok wayang midnight pada hari tu. Hari Sabtu, tengok midnight. Ada rancangan TV, rancangan wayang. Sampai dah pukul 2 pagi baru balik. Kampung makwa dia ni ada satu keistimewaan dekat Perak ni. Dia kata kampung makwa dia terletak dekat satu lorong yang agak jauh ke dalam. Dan untuk sampai ke kampung tu, diorang kena melintasi 2 perkuburan. Perkuburan Islam dan perkuburan Cina. Dan juga beberapa meter kawasan belukar.
Jadi dengan kata lain, kalau waktu siang tak berapa nak seram, tapi pada waktu malam lain pula ceritanya. Jadi pada pukul 2 pagi tu, diorang pun bertolak balik daripada pasar raya, lepas tengok wayang, pergilah balik nak ngantar si makwa ni. Bila sampai dekat pintu masuk kampung, dah rasa macam tak sedap lah. Dia kata bukanlah takut, tapi rasa macam tak sedap. Teruskan perjalanan, lalulah kawasan perkuburan Islam. Tak ada masalah, dia kata dia tetap berani. Masih lagi berani, dia kata. Sampai dekat perkuburan Cina, tiba-tiba si makwa ni tengah bawa kereta ni, kita yang si Hisham ni tengah bawa kereta, makwa kat sebelah ni tengah duduk diam je tunggu untuk dihantar pulang. Tiba-tiba makwa dia, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Yang bawa kereta tu macam ada perasaan dah macam dah rasa macam goyah-goyah lah ni kan. Jadi dia tanya dengan makwa dia, kenapa pula ni? Ada apa benda ni? Dia kata, tak, saya nampak ada benda dekat atas batu nisan kubur Cina tadi. Oh, dia kata, tu kucing tu. Takkanlah kucing tinggi lain macam, berambut-rambut pula kucingnya. Kata, oh, itu semua mungkin bayangan. Setakat bayangan refleksi-refleksi cahaya, dia kata. Jadi, nak menyedapkan hati, pada waktu tu, dia kata, dia dah goyah tau. Dia dah terfikir apa yang dia cakap siang tadi. Goyah dah, dia kata. Kononnya kalau nampak yang bergula-gula nak dibuka bungkusannya kan. Dia kata, macam tu. Jadi dia pun relax. Dia kata, tak ada benda, tak ada benda. Istighfar je. Pandai ngajar makwa dia. Dia pun masuklah. Mengantarlah sampai makwa dia ke rumah. Sampai dekat rumah tu, dah bukan bersalam lah. Mengucapkan selamat tinggal. Makwa dia pesan, nanti kalau balik nanti hati-hati jangan tekan minyak laju-laju sangat. Sebab saya rasa tak sedap hati bila saya nampak ada bayangan dekat atas kubur Cina tadi. Takut-takut bayangan tu datang menyerang awak pula. Awak kan tadi cakap benda yang bukan-bukan waktu dekat pasar raya tadi. Bila dengar apa yang makwa dia cakap, dia dah mula goyah lah. Dia kata, tapi bukan nak confident, muka jantan, muka. Dia tetap rasa macam tak ada masalah. Ni kalau datang ni tak ada masalah ni, kata. Sebelum sempat makwa dia masuk dalam rumah, dia dah masuk dalam kereta, dah start enjin kereta, bur pergi. Dia kata dia dah ketakutan pada waktu tu, dia pasang radio kuat-kuat. Inilah MP3. Dia pasang MP3 kuat-kuat. Lagu yang dipilih adalah semua lagu yang kuat-kuat, sekuat-kuatnya. Jadi waktu melintasi Belukar, okey lagi dia kata, tak ada masalah, gugih lagi ni. Waktu melintasi kubur Cina, dia dah terbayang dah benda yang bukan-bukan yang makwa dia cakap tadi tu. Bendanya putih, rambut banyak gitu lah. Okey, dia dah rasa macam koyah ni. Dah takut, makin kuat lah volume. Agaknya lagu rock dia pasang pada waktu tu. Jadi bila melalui kawasan kubur Islam yang agak besar, dia nampak ada satu motor dekat depan dia. Legalah pada waktu tu. Dia kata, ada manusia lain yang pukul 2 pagi masih lagi meraya-raya naik motor. Jadi dia relax je lah. Tak ada apa-apa. Okey, relax ni. Jadi dia follow belakang motor tu. Lepas dia follow belakang motor tu, motor tu bawa perlahan. Dia pun tak nak tekan-tekan minyak. Dia kata bahaya. Waktu dia melintasi betul-betul dekat tengah kawasan perkuburan Islam, tiba-tiba baru dia perasan dekat atas motor tu bukan orang. Tapi yang benda yang dia kata kalau dia berjumpa nak buka bungkusan itu, yang tu lah dia nampak dekat motor tu. Dalam keadaan yang menggigil-gigil ni, yang bergoyang-goyang ni tangannya, sempat juga dia capai handset, dia snap gambar. Dan dia hantar gambar tu dekat abang. Abang tak berani nak buka. Kan abang buka dengan abang-abang warga. Tapi gambar tu adalah, tak di-download lah. Dia kata dia sempat snap dan pada waktu tu dia cuba jarakkan keretanya daripada motor. Tapi makin dia cuba dijarakkan, perjalanan kelajuan kereta dia makin lama makin slow dan rasa macam nak terberhenti. Itu lagi bahaya kalau terberhenti kat tengah-tengah kawasan perkuburan. Walaupun perkuburan Islam kan. Lagi bahaya. Jadi dia cuba balancekan minyak, dia cuba balancekan clutch semua supaya untuk mengelakkan daripada kereta tu berhenti. Waktu tu kan dia masih lagi pakai kereta manual, kereta gear kan. Jadi dia tengok je daripada tahu benda tu menumpang motor tu. Dia pasti motor tu dibawa oleh manusia. Cuma dekat belakang motor tu ada sesuatu benda yang menumpang. Yang tak menyedapkannya, benda yang menumpang tu duduk pandang ke arah dia. Kalau kita yang jadi tukang bawa kereta, memang kita uhara lah orang boleh pandang kita macam tu. Jadi dia relax aja, dia relax sampai dekat jalan besar, dia potong, zoom terus balik rumah. Sampai dekat rumah, 2 minggu dia demam. Dan 2 minggu dia tak dapat jumpa kekasih hati dia. Dan dia rasa stres sangat-sangat.
Baru dia sedar, benda tu tak boleh dicabar. Kalau dicabar, benda tu lagi suka untuk keluar. Dan mereka sebenarnya makhluk yang kalau kita tak kacau dia tak kacau kita agaknya kan. Agaknya lah. Abang harap lah. Jadi dia kata itulah pengalaman yang dia nak kongsikan. Moga-moga jadi iktibar untuk semua. Pada anak-anak muda dia kata, walaupun ada depan awet, kalau takut tu cakap takut. Jangan berani, buat-buat berani. Takut nanti ada kesan buruk di kemudian hari. Cerita ketiga ni disampaikan oleh seorang yang dia tak bagi tahu nama dia, sebab cerita ni bukan berkenaan dengan dia, berkenaan dengan pokok depan rumah dia. Tahun 1992 kisah ni, pada waktu tu si pemberi cerita masih lagi sekolah rendah. Dia kata dekat depan rumah dia ni, mesti dia ingat pokok bergantu kan semua ni. Bukan pokok bergantu. Depan rumah dia ada satu pokok rimbun lah, dia kata pokok mempelam. Dan pokok tu memang rendang, dan bapak dia sediakan pangkin dekat bawah pokok tu. Disebabkan bapak dia sediakan pangkin, sejak daripada bapak dia adakan pangkin dekat pokok tu, ramai kawan-kawan bapak dia yang terdiri daripada pakcik-pakcik duduk melepak dekat situ. Sampaikan lepak sampai pukul 2 pagi. Berborak macam-macam cerita, daripada politik sampai ke hal dunia. Memang macam satu persidangan, dia kata meriah. Bukan seorang dua orang, kadang-kadang sampai 6-7 orang duduk dekat situ. Disebabkan perbualan dekat situ tu memang selalunya rancak. Ditambah lagi dengan emak si pemberi cerita ni bawa air kopi, hulurkan biskut lutut. Daripada pukul 10 malam lepas isyak tu, kodong-kodong lepas isyak berkumpul nak berzikir-zikir, tak ada dia duduk bawah pokok tu ramai-ramai cerita politik, cerita hal negara, luar negara. Biasalah pakcik-pakcik kalau berkumpul kan, macam-macam je ceritanya. Kalau kat situlah potnya. Jadi ada beberapa kejadian yang anak-anak kepada pakcik-pakcik ni jemput pakcik ni untuk bawa balik ke rumah. Bapak dia lepak sampai pukul 2-3 pagi. Balik mak dah cari, jemput bawa balik rumah. Dia kata macam tu, begitu teguhnya pendirian pakcik-pakcik tu nak lepak dekat bawah pokok mangga ramai-ramai. Jadi kata kalau siang pula selalunya makcik mak-mak, geng mak-mak, kawan-kawan mak dia, biskut lutut, kopi juga keluar. Memang petang tapau, mak-mak duduk bawa kat situ. Malam bapak-bapak pula duduk. Di kalangan semua kawan-kawan bapak dia ni, ada satu kawan bapak dia ni, dia jenis yang melatah dan juga kaki mencarut. Abang minta maaf kalau cerita kali ni ada benda yang abang terpaksa, bukan mencarut tapi agak kasar. Nanti abang beritahu. Abang minta maaf dulu, siap-siap. Disclaimer. Jadi dia kata di kalangan kawan-kawan bapak dia ni, ada satu kawan bapak dia ni memang kuat mencarut dan juga kuat melatah. Dan dia selalu menjadi bahan gurauan kawan-kawan sebab dia punya latah-latahkan tu. Jadi pada satu hari, dia kata dekat taman perumahan, dekat taman perumahan dia ni berlaku satu peristiwa yang menakutkan bila ada seseorang polis jumpa mati bunuh diri, tergantung. Jadi sejak daripada polis jumpa tu tergantung tu perempuan, banyak kali dah orang nampak dia berjalan, ada yang dia duduk dekat dalam rumah tu. Jiran kiri dengan kanan terpaksa panggil ustaz sebab dia orang dengar dekat dalam rumah tu ada orang menangis, ada orang menjerit perempuan yang meninggal. Dan perempuan tu pula katanya ditinggalkan suami. Jadi dia mati bunuh diri, gantung diri. Jadi walaupun mengikut yang si pemberi cerita dia kata berlaku kejadian bunuh diri dekat taman tu, pendirian pakcik-pakcik tu untuk tak nak lepak bawah pokok tak tergugat. Tak kisahlah apa benda pun yang datang, dia kata apa benda pun peristiwa, acara lepak-lepak bawah pokok harus diteruskan. Itu mendapat sokongan daripada semua, termasuk bapak dia sendiri. Sebab lepak ramai-ramai tak adalah takut sangat. Jadi dalam kejadian tu, selang dari 2-3 hari daripada kejadian orang bunuh diri tu, kecoh lah dekat taman perumahan tu, ramai-ramai orang nampak benda-benda yang bukan-bukan. Terutama orang nampak makcik rockers berjalan. Dia kata makcik rockers tu bukan pakai baju putih, tapi makcik rockers tu pakai baju kurung. Tapi rambutnya ikal-ikal sampai ke bawah. Ada darah-darah kat kaki, ada darah-darah kat leher. Macam tu lah keadaan dia, macam sangat teruk lah. Cuma ramai katanya beritahu tak nampak muka. Jadi, pada satu malam tu, topik tentang budak perempuan ni mati bunuh diri menjadi topik hangat dekat ahli parlimen bawah pokok. Punca, siapa orangnya,
dan kenapa dia bunuh diri. Semua berkaitan dengan kakak yang bunuh diri itu menjadi perbualan hangat. Pada waktu tu, Pak Cik yang abang cerita tadi kuat mencarut, lepas tu kuat melatah tadi, tak ada dalam perbincangan tu. Dia tak ada dekat tempat kejadian. Jadi kawan-kawan yang lain lebih kurang 4 orang. 4 ke 5 orang yang berborak-borak pada waktu tu, termasuk bapak dia sendiri. Tengah-tengah sedap berborak ni, ni baru nak masuk cerita ni. Orang tengah-tengah sedap nak berborak ni, tiba-tiba dia orang nampak daripada jauh, pukul 2 pagi ni waktu pukul 2 pagi, pukul 1 ke 2 pagi. Tiba-tiba dia orang nampak daripada jauh, Pak Cik yang kuat mencarut dan kuat melatah tu, dia naik motor laju gila menuju ke arah diorang yang tengah berborak ni. Jadi waktu dia menuju ke arah diorang tu, dia sebut perkataan babi, 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 babi. Jadi bila dia sampai dekat depan kawan-kawan dia ni, kawan-kawan dia tanya, kenapa kau ni, kenapa ni tiba-tiba pagi-pagi ni, tengah pagi ni mencarut, ada babi, ada tu babi, babi. Banyak kali pula pasal babi. Macam tu lah abang nak bayangkan situasi tu. Ada apa? Ada tu babi, ada tu babi. Jadi si kawan-kawan ni semua ingat babi. Jadi dia cakap lah, babi pun kau takut, langgar je lah. Belum sempat kau langgar pun dia dah lari dulu. Tak, ni babi, dia kata. Jadi kawan-kawan dia gelak, dia kata, ni memang jenis yang kaki mencarut. Itulah, dah takut-takut babi yang keluar, dia kata. Jadi tengah yang tergelak-tergelak ni, yang kawan dia ni atas motor, dah sudahlah. Dia kata, dia rasa macam dia dipermainkan, dia pun pergi daripada situ. Yang kawan-kawan dia semua dah gelak-gelakkan, dah jadi bahan lah. Bahan sebab berbabi-babi tadi kan, jadi bahan. Tengah-tengah dia orang berborak-borak tu, nampak daripada jauh ada benda terbang. Tak payah abang cerita, tapi boleh bayangkan kan. Ada benda terbang yang memanjang, yang berbaju situ ke arah diorang. Waktu tu 4 orang pakcik yang tengah lepak tadi tu berterabur lari. Muncullah rumah dia orang masing-masing dekat. Ada salah seorang tu dah kena gaut, berdengkak-dengkak jalan, dah takut. Dia kata yang muncul tu bukan kecil, besar, dia kata. Dia punya kibai-kibaian dia dengan rambut dia membesar gila. Nampak macam kalau dia peluk tu memang lemas lah jawabnya. Jadi dah ke dalam ketakutan, semua orang balik ke rumah masing-masing. Jadi bila besok pagi tu, dia orang berkumpul balik, nak tak tahu takut ni, berkumpul balik cerita. Masing-masing tergelak. Sebabnya, bila ditanya dengan pakcik yang kuat mencarut tu, kenapa engkau tak beritahu yang ada benda kerja engkau, ada benda duk mengekor engkau? Dia kata apa? Aku dah beritahu, tapi nak sebut makcik Rockers tu tak terlepas dekat lidah aku sebut babi. Aku nak cakap, contohnya dia kata ayatnya, Tuhan ada makcik Rockers macam babi. Macam itulah ayat dia nak betulkan ayat, nak penuhkan ayat. Tapi dalam keadaan ketakutan, ayat yang keluar dah tak penuh. Ayat yang keluar dah separuh. Yang dikeluarkan adalah babi. Jadi si kawan-kawan dia ingat babi. Rupanya bukan babi. Yang dimaksudkan babi tu adalah makhluk yang terbang tu. Jadi salah anggap. Jadi bila dah salah anggap, bila muncul larilah semua. Dah jadi bahan lawak cerita ni. Dan cerita ni walaupun berlaku pada tahun 1992, tetap juga si pencerita kata adalah satu kenangan yang menarik untuk dikenang. Sebab tersalah faham. Ku ingat babi, rupanya memang babi betul yang datang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya santai-santai je. 2 hari lepas ceritanya komen berat lagi abang sampaikan. Pasal orang yang sama ada dia mimpi ataupun bukan mimpi, termasuk dalam alam sebelah kan. Jadi kali ini ceritanya santai-santai sebab sempena dengan hari Sabtu, tak naklah berat-berat sangat. Jadi sebelum abang tamatkan video ni, abang nak ucapkan selamat hari jadi kepada Makcik Nurbaya. Hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 6. Jadi daripada saya ikhlas mengucapkan selamat hari jadi buat makcik. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Dan harapnya makcik akan terus-terus ceria. Tapi bukan makcik Nurbaya je hari jadinya. Dan pada 8 hari bulan 6 jatuhnya hari jadi buat akak lah, pangkat kakak Yusnita Yusof.
Dan selamat hari jadi Kak Yusnita. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa diberi kesihatan yang baik, kegembiraan dunia dan di akhirat. Dan mesej ini sebenarnya disampaikan oleh suami akak sendiri, minta saya ucapkan selamat hari jadi buat akak Yusnita Yusof. Katanya akak Yusnita selalu tengok saya punya muka dekat dalam video, maksudnya selalu tengok video saya. Harap-harap video saya dapatlah menghiburkan akak. Dan terima kasih kepada Makcik Nurbaya dan juga Kak Yusnita sebab menjadi teman untuk saya bercerita, dan saya harap kedua-dua orang ni akan terhibur dengan apa yang saya ceritakan. Moga-moga ucapan ni menjadi kenangan satu hari nanti kan. Tengok nama mak masuk dalam itu. Lebih kurang macam tu lah. Abang sebenarnya teringin juga tengok orang lain punya YouTube kan. Dulu-dulu kan sebelum jadi YouTuber, teringin juga seronoknya kalau nama kita disebut dekat dalam YouTube orang kan. Tapi tak sangka diri sendiri pula yang jadi YouTuber. Jadi abang sampaikan selamat hari jadi buat Kak Nurbaya, Makcik Nurbaya dan juga Kak Yusnita. Semoga kalian berdua sentiasa dalam rahmat Allah. Okey. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Nanti abang akan buatkan promosi untuk perapan sate sempena dengan bulan Aidiladha. Dan hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.